Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak sambung sedikit lagi bacaan kita untuk sahabat-sahabat kita di PQDM, terutamanya, dan semua sahabat-sahabat lain yang mana sahabat-sahabat lain yang mengikuti kita di media sosial, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita sebelum daripada ni kita baca berkaitan dengan sunnah-sunnah harian lah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lakukan setiap hari. Tujuan dia untuk kita pertama sekali mengetahui kehidupan Nabi ni macam mana. Orang yang betul sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sekadar dia nak tahu, nak tengok objek yang disebut sebagai contohnya selipar, capan ataupun serban, rida, macam tu adalah bersifat objek. Kalau dia benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka objek tersebut yang ori daripada Nabi itu, betul lah kita ambil keberkatan daripadanya. Tapi kalau sekadar simbol, gambar rajah, replika dan seumpama dengannya, perkara itu tidak memberi apa-apa makna dalam kecintaan ataupun dalam keberkatan kehidupan seseorang. Sebaiknya dan sewajibnya kita ni kalau sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencontohi kehidupan baginda. Berarti kita buat apa yang Nabi buat, kita tinggal apa yang Nabi tinggal. Kita jadikan Nabi sebagai teladan bagi kita. Kan Allah Ta'ala juga firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah bagi kamu tu ada teladan yang baik. Jadi untuk kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor satu pertamanya mesti kita kenal dulu, kita belajar dulu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Setelah kenal, baru datangnya cinta kepada sunnah. Jadi pertama kita kena tahu Nabi buat apa. Belajar dulu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam contohkan. Jadi setelah kita tahu apa yang Nabi buat, barulah datang kecintaan kepada sunnah. Oh, begitu rupanya Nabi buat. Dan setelah kita ada rasa cinta kepada sunnah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan usaha supaya kita mengamalkan sunnah tersebut. Jadi kita ni dalam proses untuk belajar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam kehidupan baginda sehari-hari. Okay? Mudah-mudahan walaupun tak dapat ikut semua, kita dapat ikut sebahagian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Baik. Jadi sebelum daripada ni kita cerita bab salat. Kemudian masih lagi pada bab zikir selepas salat ni. Kemudian tapi dalam waktu solat subuh lagi, kita cerita bab solat subuh ni, disunatkan. Jadi kita nak sambung muka surat 120 ni. Okey, jadi tuan-tuan yang ikut boleh tengok skrin masing-masing. Dekat skrin kita paparkan. Disunahkan untuk duduk di tempat salat setelah fajar sampai terbit matahari.
Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai salat fajar, baginda duduk di tempat salatnya sehingga matahari terbit meninggi. Terbit meninggi. Jadi antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni selepas salat fajar dia stay duduk di tempat solat baginda, yang ni kekal di masjid dia sampailah terbit fajar, baru telah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Dalam riwayat yang lain dari Simak bin Harb radhiyallahu anhu, dia kata, aku berkata kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, apakah engkau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, ya, sering. Selalu dia kata. Selalu. Kemudian dia kata, baginda tidak bangkit dari tempat di mana baginda salat subuh sehinggalah terbit matahari. Apabila matahari telah terbit, maka baginda bangkit. Para sahabat dulu suka bercakap-cakap tentang masa jahiliyah. Mereka tertawa dan Nabi SAW tersenyum. Jadi hadis ni, kalau nota kaki riwayat Imam Muslim. Kalau dari sudut ni, daripada yang kita bacakan tadi, itulah perkataan Jabir bin Samurah, Nabi tidak bangkit dari tempat di mana baginda salat subuh sehingga terbit matahari. Ini amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak ambil satu sunnah ni, lepas daripada subuh jangan cepat-cepat nak balik. Bagi orang yang ada kerja tak boleh lah lepas subuh kena pergi keluar kerja, tu lain cerita. Tapi kalau kita mampu, sahabat-sahabat semua, kalau kita mampu, kita pencen dah ke, ataupun kita kerja pukul 10 ke, atau kita kerja pukul 9 ke, dan tak terlibat nak hantar nak pergi sekolah dan sebagainya, ataupun hari cuti yang kita tak pergi mana-mana, ikhtiarkan kita nak selepas daripada solat subuh stay di tempat solat kita. Kalau ada kuliah subuh, alhamdulillah, langsung lepas daripada masjid solat subuh, kuliah sampailah terbit matahari, kemudian berakhir dengan solat 2 rakaat, barulah kita balik. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Jadi sebab tu saya nak ajak semua carilah tempat-tempat kuliah subuh harian. Ada sebahagian asatidah kita, ustaz-ustaz kita, dia memang buat kuliah subuh harian. Jadi kalau kita pergi tempat dia, kita solat, stay sampailah solat subuh, sampailah terbit matahari, kemudian kita solat subuh. Solat subuh lagi. Kita stay lepas daripada terbit matahari, lepas tu kita solat sunat duha. Okey? Jadi insya-Allah ini sebahagian daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab kelebihan tu adalah hadis yang diriwayatkan, cuma pertikaian tentang kesahihan tu ada dipertikaikan. Dalam bab fadilatnya, Nabi SAW kata dia dapat umrah dan haji yang sempurna. Tapi fadilat tu agak dipertikaikanlah kerana status hadis tersebut. Cuma apakah amalan? Bila fadilat lain, fadilat ni walaupun dia dhaif, tapi amalan duduk lepas solat subuh sampai terbit matahari itu memang sunnah yang sahih daripada Nabi SAW. Jadi amalan tu dah sahih dah. Fadilat tu yang dipertikaikan darjat status. Cuma kalau kita dalam bab macam ni, kita boleh saja berhujah dengan hadis dhaif setelah mana amalan yang asal itu telah dikuatkan dengan hadis yang sahih. Seperti bab ni lah, bila dia amalan duduk selepas subuh sampai terbit matahari, yang tu amalan tu sahih berdasarkan hadis Imam Muslim. Yang tak sahih atau yang dhaifnya adalah fadilat dia. Jadi boleh tak beramal dengan fadilat ni? Kalau dia duduk di bawah hadis yang sahih, amalan tu insya-Allah bolehlah. Mudah-mudahanlah kita harapkan begitu. Kalaupun kita tak tahu, tapi yang kita tahu, walaupun kita tak tahu fadilat, tapi yang kita tahu memang Nabi buat, itu pun sudah cukup untuk mendapatkan pahala yang besar kerana kita mengikut sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, boleh tak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Jadi lepas ni saya nak kempen pergi kuliah subuh harian. Bagi yang ada masalah. Okey. Kita insya-Allah ada kuliah subuh pagi-pagi. Jadi siapa-siapa yang lah ni bolehlah hadir bersama nak solat di Masjid Nurul Islam, insya-Allah. Kita sama-sama solat, lepas daripada tu kita kuliah subuh. InsyaAllah. Buang ni. Remind me later. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habislah bab tu. Bab solat subuh lah. Lepas tu bila kita tunggu, lepas terbit, apa benda yang kita boleh buat? Antaranya ialah zikir pagi. Zikir pagi ni, kita pun nak tahu. Nabi dulu zikir. Of course lah Nabi zikir. Macam mana zikir Nabi? Okay. Macam mana zikir Nabi? Baik. Waktu zikir pagi dimulai dari terbit fajar. Jika seorang muazzin telah mengumandangkan azan untuk salat fajar, saat itulah dimulai waktu zikir pagi. Tidak diragukan bahawa zikir adalah benteng penjaga yang kukuh bagi seorang hamba di dunia, dan dia merupakan harta simpanan yang besar di akhirat kelak. Akan datang nanti perbahasan tentang waktu zikir pagi dan petang, awal dan akhirnya dalam perbahasan waktu asar, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita mulakan dengan zikir pagi dan petang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkannya 10 kali pada pagi hari, dicatat untuknya dengan kalimah itu 100 kebaikan, dan dihapus darinya dengan kalimah itu 100 keburukan. Kalimah itu sebanding dengan pahala membebaskan satu orang hamba sahaya. Ia juga akan dijaga pada hari itu sampai petang hari. Barang siapa yang mengucapkannya yang sepertinya pada petang hari, dia pun akan mendapatkan yang sepertinya. Jadi yang paling utama ialah ni hadis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ni tak asing lagi. Yang asingnya nak baca. Kadang-kadang kita ni zikir ni pendek-pendek mudah je, cuma yang lupa nak baca. Bukan lupa zikir, lupa nak baca. Pendek tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali pagi dan juga baca 10 kali petang. Kelebihan dia ni pahala banyak. Pahala kebaikan dapat 100. Dihapus keburukan 100. Dapat pula pahala membebaskan seorang hamba. Kemudian kalau dia sebut pagi sekali, petang sekali, petang dapat pula sepertinya. Mana 2 kali sehari dia dapat. Okey, itu satu. Baca dah belakang ni nak, insya-Allah. Zikir yang kedua yang kita boleh baca. Amsayna wa amsal mulku lillah. Ni kalau petang, kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailah wa khairi ma fiha. Ni zikir pada petang dah ni. Dia ambil petang. Kalau pagi, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Dalam riwayat lain, Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal haram wa su'il kibar wa fitnatid dunya wa azabil qabr.
makna dia ni, inilah dia makna dia ni. Tapi bacaan dia ni kalau boleh ambil bacaan yang asal lah, bacaan yang Nabi SAW ajar ni. Asbahna wa asbahal mulku lillah pada pagi hari, amsayna wa amsal mulku lillah pada petang hari. Baik. Itu dua. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Yang tu kita baca biasalah dalam zikir pagi petang yang diterbitkan oleh Syekh Mahmud Al-Qattan. Al-Qahtani. Baik. Al-Qahtani. Yang seterusnya. Makna dia ni, kalau tuan-tuan nak ambil makna dia pun bagus juga sebenarnya. Zikir pagi ni satu, kira pagi-pagi kita mulakan nilai akidah, nilai perhambaan. Kita minta kebaikan dari Allah, pemilik sekalian alam. Dia maksud-maksud gitu. Bukan ritual saja baca tak, tapi dia mengandungi doa dan permohonan kepada Allah yang Maha Agung. Baik. Yang seterusnya yang saya sebut tadi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah yang kita dah baca tadi. Itu kalau baca pada pagi hari. Kalau petang hari macam yang kita sebut tadi. Baik, antara yang kita boleh baca pada pagi hari ialah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni bunyi dia, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ini dipanggil Sayyidul Istighfar. Baca walaupun sekali ataupun dua kali atau tiga kali, sekali pun dah okey dah. Bacalah Sayyidul Istighfar ni kerana pahalanya sangat besar. Okey. Pahalanya sangat-sangat besar. Di mana antara kelebihannya ialah barang siapa yang membacanya dengan yakin di pagi hari, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu petang, insya-Allah dia ahli syurga. Dan barang siapa membacanya dengan yakin di waktu petang, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk ahli syurga. Ini Sayyidul Istighfar. Dan inilah juga yang saya sebut sebelum daripada ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kita ni kalau kita tengok riwayat hadis, tak ada pun Nabi ajar satu zikir yang menyebabkan orang tak mati. Hari ni siapa yang tiba-tiba ajar baca zikir macam ni, tak mati dia gitu. Kalau dia nak mati, Allah lupakan dia daripada zikir tersebut. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Sebaliknya yang Nabi SAW ajar, kita tak boleh lari daripada kematian. Jadi kita baca sesuatu yang andai kita mati, yang kita tak tahu bila nak mari tu, andai mati jadi masuk syurga. Ni yang Nabi ajar. Bukanlah Nabi ajar ni kita kena baca zikir biar tak mati. Tak. Nabi ajar zikir bila mati, insya-Allah dengan sebab zikir tersebut seorang boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita pakai amalkan. 3 dah dapat. Yang pertama apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nombor 1. Yang kedua apa dia? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Yang ketiga Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampailah akhir. Tu yang ketiga. Yang keempat ialah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Pagi. Kalau petang tukar asbahna dengan amsayna. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Jadi ni kalau zikir yang keempat, kita baca pagi-pagi, pendek je. Yang pada hari petang disebut amsayna wa Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Jadi pagi pun kita baca lagu tu lebih kurang, petang pun kita baca lagu tu lebih kurang. Lalu apabila kita baca seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan fadilat yang dijanjikan itu sampailah kepada kita, dapatlah kepada kita. Baik, zikir yang seterusnya, zikir pagi. Boleh cepat dah ni. Pasal biasa dah kita baca dengar. Bagi orang dengar yang tak dengar ni, dia tak boleh ambil daripada sini. Nanti kita ada zikir. Syahidah ada dah PDF, zikir pagi petang. PDF. Boleh search. Kemudian saya tolong letak dekat komen. Ruang komen. Kalau ada sahabat-sahabat PQDM yang nak download buku PDF ni, sama-samalah nanti. Kita boleh saja baca dan kita boleh ambil nuskhah yang PDF untuk sama-sama kita baca zikir pagi dan petang. Jumpa dah ada? Nak suruh Ana hantar sekali lagi? Kita ambil masa ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi zikir-zikir ni sebenarnya besar fadilat dia. Zikir pagi. Kita ada buku zikir ini satu. Dia ni terjemahan, sudah ada translation. Tunggu dia pergi ke dak ni. Baik, yang seterusnya zikir yang kita boleh baca pada zikir pagi ataupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan baginda bersabda dan baginda amal serta baginda suruh para sahabat buat juga, iaitulah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ini antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Berapa dah? 5 dah zikir kita baca. Terjemahan satu-satu tu kalau kita rujuk, semuanya zikir-zikir tersebut adalah untuk menyatakan kepada diri kita akan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baca ni, Nabi ajar ni, qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madji'aka. Bila nak baca ni, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bila nak baca? Waktu pagi sekali, waktu petang sekali, waktu nak tidur malam lagi sekali.
Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku kalimat-kalimat yang aku dapat ucapkan saat pagi dan saat petang." Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan zikir tersebut. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Baik. Persoalan yang keenam. Tidaklah seorang hamba mengucapkan pada setiap hari dan setiap malam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dia kata macam tu. Dia kata salasa marrat lam yadurruhu syai'. Siapa yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim, dibaca sebanyak 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak akan diganggu oleh sesuatu pun. Tidak akan diganggu oleh sesuatu pun. Ini fadilat yang mana diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tiga kali. Siapa baca 3 kali? Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang baca 3 kali, maka tidak ada yang dapat membahayakannya. Ini zikir pagi ni istimewa lah. Dia juga menjadi pelindung kepada kita bila kita sibuk dengan zikir. InsyaAllah Allah menjaga kita. Jadi kalau dia baca 3 kali, maka tidak ada yang dapat membahayakan orang yang baca ni pada hari tersebut. Pada hari tersebut tidak ada orang yang boleh membahayakannya. Dia pakai amal lah. Zikir pun tak panjang, pendek-pendek je zikir ni. Tak panjang. Nombor 7. Kita cepat sikit lah. Nombor 7. Antara zikir pagi yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca atau ajar sahabat dia untuk baca ialah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang kata macam tu? Illa haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Siapa yang baca begitu pagi-pagi, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia baca macam tu sebanyak 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hak atas Allah untuk meredainya pada hari kiamat. Allah redha kepadanya pada hari kiamat. Bila dia baca, setiap hari dia baca. Jangan hari ni baca, bulan depan pula dah baca. Jadi kita boleh amalkan, pakai amal, mudah-mudahan Allah memberkati. Kita di sekolah sini alhamdulillah setiap pagi ada, sebelum mula masuk kelas kita baca dulu zikir pagi. Termasuklah yang kita baca doa ni lah. Ini antara kelebihan yang ada yang patut kita segerakan ataupun kita berusaha untuk mengamalkannya sebaik mungkin dan secepat mungkin. Okey? Padahal pendek je tapi fadilat dia besar. Dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang kata raditu billahi rabba, siapa yang rida Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dia redha 3 benda ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah. Wajib dah dia masuk syurga. Apa dia? Lebih kurang tu raditu billah, yang ni dia tak ajar, dia sebut man radiya. Siapa dia yang redha. Jadi kita bukan baca zikir tu nama dia raditu billah. Aku redha, aku kena tambah aku.
Nabi kata siapa yang redha, Allah itu Tuhan dia, Islam ni agama dia, Nabi Muhammad Nabi dia, wajib bagi syurga. Jawapan dia, aku termasuk orang redha. Sebab tu bila kita baca zikir ni, kita kata raditu billahi rabba. Kita tak kata radiyallahu rabba, radiya billahi rabba. Tak. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kana haqqan 'ala Allah. Zikir ni sama. Raditu dah bezanya. Raditu dengan radiya. Tapi raditu ni yang Nabi kita baca, aku redha. Yang ni siapa redha. Jadi hak kita nak baca akulah, menunjukkan kita baca ni setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pahala dia apa tadi? Siapa baca, Allah wajibkan kepadanya atau hak, jadi hak Allah atas hak Allah untuk meredainya pada hari kiamat. Hak Allah untuk meredainya pada hari kiamat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan dalam riwayat yang kita baca tadi, wajib baginya masuk syurga. Allahu akbar, besarnya fadilat dia. Padahal sebut sikit, raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Okey, dia baca sikit je, tapi fadilat dia besar tuan-tuan. Padahal sikit je baca. Hak besar ni lah jarang-jarang nak ingat pun nak baca. Itu parah lagi kita ni. Hak besar pun tak berapa nak ingat dah, kecil apa dah lagi. Baik. Yang ke-8. Oh, panjang lagi ni. Ada zikir pagi ni. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa berikut pada pagi ataupun petang. Apa dia? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kalau dia mampu baca ni, insya-Allah. Apa dia ni? Nabi tak pernah tinggal doa ni. Maksud dia apa? Kita baca yang ni menarik maksud dia. Kalau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya tu kita pun faham. Aku redha, bunyi apa faham dah? Aku redha Allah tu Tuhan, Nabi ku Muhammad, Islam itu agama. Kalau yang ni, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya, ni sampai akhir ni. Apa fadilat dia? Dan apa makna dia dulu? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah, kebajikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku sesungguhnya memohon kebajikan dan keselamatan dalam dunia, dalam agama, dalam dunia, dalam keluarga dan harta. Ya Allah, tutuplah aibku, yakni aurat yang tidak layak dilihat oleh orang luar, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Minta dengan Allah keselamatan begitu sekali. Peliharalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu ya Allah, dari agar aku tidak disambar dari bawah, yakni aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Ni fadilat. Kenapa dia fadilat ni besar ni? Sebab kita berlindungi diri kita dengan Allah daripada segala mudarat. Waktu nak melindungi diri daripada mudarat ni macam-macam. Kita berkira Allah, zikir panjang sikit pun payah nak baca dan sebagainya. Padahal kalau kita mujahadah, insya-Allah fadilat dia sangat besar.
Fadilat dia sangat besar dan doa-doa ini memberi makna yang sendiri yang Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW nak ajarkan kepada kita supaya kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita minta kesihatan. Itu saya kata, zikir pagi ini bukan sekadar ritual, tapi di dalamnya mengandungi doa dan di dalamnya mengandungi permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hajat-hajat yang kita doakan, minta kepada Allah pada pagi tersebut. Baik, yang seterusnya, yang ke-9. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ni pun famous. Orang dah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksud dia, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk. Fadilat dia, bila ni kita baca? Satu zikir pagi, zikir petang. Boleh juga baca ketika selain daripada zikir pagi dan zikir petang, ialah seketika dia singgah di satu tempat. Contohnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhu, Nabi SAW baginda bersabda, barang siapa singgah di satu tempat kemudian dia berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu yang boleh membahayakannya di tempat tersebut sehinggalah dia pergi dari tempat tersebut. Sebagai contoh, kita pergi mana? Kita masuk hutan, kita pergi mancing, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ataupun kita pergi ke tempat yang sunyi, hiking masuk hutan lebih kurang, tapi hiking naik bukit lah tak? Check-in hotel, betul, check-in hotel. Saya ingat waktu saya pergi kursus haji dengan Al-Fadhil Dr. Abdul Basit, kita tak tengok dia buka pintu hotel tu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Dan baca juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tempat asing ni kita baca. Kita nak masuk hotel, kita pergi dalam hutan, kita bermusafir sehingga tempat yang tak biasa singgah. Balik kampung, rumah lama dah tak masuk. Bila balik kampung tu rumah lama, rumah arwah datuk kita dulu. Cuti sekolah barulah pakat kumpul ramai-ramai adik-beradik. Masa tu balik baca. Balik baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang-kadang tempat-tempat yang orang tak pergi ni, memanglah kita nak kata dalam tu adalah makhluk-makhluk lain yang menghuni. Cuma janganlah sampai kita ni mengalah dari sudut mana, kita pula lari jadi tempat tu tempat dia. Sebenarnya tempat tu tempat kita. Cara dia ialah kita melindungi diri dengan kalimat-kalimat Allah yang Maha Agung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lepas tu baca doa, hidupkan majlis rumah dengan bacaan Al-Quran, baca surah Baqarah dan sebagainya. Maka insya-Allah Allah yang melindungi kita, tak mampu. Baik. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada lagi zikir asbahna wa asbahal mulku lil asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Makna dia pagi-pagi ni kami masuk pada waktu pagi di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta agama moyang kami Ibrahim yang lurus, yang tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi pagi-pagi pun kita declare balik kita ni orang yang Islam, asbahna ala fitratil Islam. Dan kita buat semua dalam hidup ni, pagi ni sampai petang kita buat kerana Allah, wa ala kalimatil ikhlas. Dan kita hidup pagi-pagi ni wa ala millati abina Ibrahim, wa ala asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil wa ala din nabiyina Muhammad. Kita pagi-pagi ni bangun di atas agamanya Nabi Muhammad. Wa ala millati abina Ibrahim, dan bangun pagi di atas agamanya moyang kami Ibrahim. Jadi semua ni kita hidup, biar kehidupan kita tu di atas dasar agama.
Lah ni orang kata masjid je tempat agama. Kalau pergi kerja tak ada kaitan dengan agama. Salah. Sebab pada zikir pagi ni pun menunjukkan pada pagi-pagi hari Nabi mengajarkan kepada kita setiap pagi declare kita ni balik bahawa pada kita ni adalah seorang yang Islam, Muslim. Dan kita nak jaga diri kita sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan pada petang kita baca pula sekali, amsayna ala fitratil Islam. Seluruh zikir-zikir pagi dan petang di atas terdapat dalam risalah Syekh bin Baz rahimahullah berjudul Tuhfatul Akhyar fi bayani jumlatin nafi'atin mimma warada fil kitabi wa sunnati minal ad'iyati wal azkar. Itu fasal zikir pagi dan petang. Antara lain juga kita boleh baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan kita juga boleh baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sengaja saya tak baca terjemahan dia ni sebab yang kita nak baca nanti harian bukan terjemahan tu. Kita nak baca ialah wirid tu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan barang siapa juga ada lagi zikir pagi, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali. Saya baca Allah Ta'ala akan mencukupkan apa yang dia inginkan. Allah mencukupkan apa yang dia inginkan. Dan sebagaimana saya sebut tadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bacalah zikir pagi ni. Dan kita dah letak dekat komen. Kita ada? Dah letak dah? Komen link Telegram tu masuk. Jadi pada ruang komen, tuan-tuan kalau nak download buku PDF zikir pagi dan petang ni secara percuma, kita letak dah link dekat bawah tu, boleh klik dekat link insya-Allah dalam komen Ustaz Ahmad Hashimi dan semua boleh letak situ link ke Telegram dan boleh download secara percuma di situ PDF. Jadi kalau kita tak ingat, kita boleh tengok melalui telefon kita. Dan kita juga lepas ni boleh sebarkan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Dalam buku kecil tu ada zikir selepas solat mengikut panduan sunnah. Nabi buat macam mana? Banyak orang hari ni zikir pagi tu dia dengar-dengar, dia ikut orang baca. Tok Imam kampung dia baca dulu, dia baca macam tu. Pun dia nak ubah punya lah payah. Sedangkan kalau kita baca zikir ada sandaran hadis, kita lebih tenang dan damai. Amalan ni kita buat ni bukan sebab kita nak tunjuk kita betul ataupun orang lain salah, tidak. Amalan ni adalah untuk kita rasa tenang apabila kita buat satu amalan yang kita yakin Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan apa yang Nabi ajarkan kepada kita mestilah sumber dia wahyu. Dan wahyu itu datangnya dari Allah. Maka siapa yang nak amalan dia diterima oleh Allah, mestilah amalan itu bersumberkan wahyu Allah. Jadi sebab tu kita nak galak orang zikir selepas salat pun ikut zikir sunnah Nabi. Nabi baca istighfar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi baca astagfirullah dulu. Mari pak kita ubah modify sikit. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ada semua macam-macam ritual-ritual. Pokok tambah yang berlaku. Jadi yang kita nak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam bab ni ialah kita nak kembali kepada ajaran baginda Nabi SAW. Sebab padanya ada ketenangan. Bukan kita nak tunjuk kita pandai, orang lain tak betul, orang lain salah, orang lain jahil. Orang tak betul berlaku. Kita je betul. Itu sombong namanya. Tapi apa yang kita nak ialah kita rasa ketenangan jiwa. Bila kita tahu, ini rupanya sandaran dalil hujah. Nabi baca lagu ni. Patutnya kita rasa tenanglah apabila kita tahu benda ni Nabi baca. Dan harapan kita kepada Allah untuk dapat pahala daripada amalan tersebut lagi besar. Semoga Allah Ta'ala merezekikan kita pahala pasal apa? Aku buat seperti mana yang Nabi ajar.
Berbanding dengan amalan hak Nabi tak ajar, Nabi kata dah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat amalan yang kami tak ajar, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu saya galakkan semua viewer kita hari ni yang tengok tonton secara live atau nak tonton secara rakaman pada page, semua page yang kita blastkan hari ni, kita livekan hari ni, atau lepas daripada ni akan stay di Facebook. Dekat komen, tuan-tuan buka ruang komen, ada link untuk download PDF percuma terjemahan, siap dengan terjemahan daripada bahasa Indonesia. Semoga Allah Ta'ala, kalau nak beli ada juga hard copy. Mudah kadang-kadang orang ni dia tak selesa nak baca hak PDF. Ni kita bagi contoh ni, ada contoh. Dan saya nak kempen juga tuan-tuan ni, contoh ni buku ni. Ni alhamdulillah kita dekat sekolah Darul Hikmah ni, tiap-tiap pagi kita akan baca zikir ni lah sebelum budak-budak masuk sekolah. Belum masuk kelas akan baca zikir pagi dan petang ni. Itu ke pagi dah dululah. Petang tu sebab kadang-kadang dia baca masing-masing lah dekat rumahnya. Buku ni saya juga nak kempen. Pertama, tuan-tuan boleh share yang PDF. Sebanyak rakan-rakan yang tuan-tuan boleh share. Yang kedua, boleh beli buku ni. Saya tak jual buku ni. Ada kawan-kawan kita yang jual. Mungkin boleh tanya Abu Talha yang Baitul Salam. Atau boleh tanya dengan yang apa tu, orang lagi Abang Jamal yang selalu beli. Dan ada lagi Perpustakaan Busyra mungkin. Beberapa kedai-kedai buku sunnah yang ada. Ataupun di Perak Pemuda, Adik Akmal pun ada jual. Jadi, dan semua orang belilah. Ataupun zikir pagi petang ni ada dicetak juga di Jabatan Mufti Perlis, dan mungkin ada Telaga Biru, Dr. Basit punya pun ada. Tak kisahlah. Yang penting sumber dia adalah sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kempen dia apa dia? Beli buku ni, letak dalam beg kita. Kalau kita jumpa seorang-seorang lepas daripada tu, kita kata, saya ada buku zikir, ini saya nak hadiahkan kepada kamu. Boleh baca zikir sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gerakkan, walaupun sunnah ni kecil, tapi sebab dia harian. Kita kata zikir lepas solat je, memanglah, tapi harian. Oleh kerana dia orang baca hari-hari ni, pahala dia tiap-tiap hari lah. Kalau dibaca pula petang, alhamdulillah. Jadi saya kempen sekali lagi. Buku ni tak payah, tak mahal. Satu ni buku poket je, saiz poket, boleh masuk dalam poket ni. Boleh masuk dalam poket, boleh bawa ke mana-mana. Jadi letak dalam beg kita. Kalau ada nuskah, bagi. Kalau rasa tak mampu nak bagi hak ni orang akan rasa lebih appreciate lah sebab dia bercetak. Kalau tak mampu yang ni, download yang link yang kita bagi tu, pakak-pakak kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan bukan kerana kecintaan kita pada Nabi adalah bukti, ataupun ikutnya kita sunnah Nabi adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkati kita semua, wallahu taala alam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat PQDM, Promedia Tajdid yang ikut di page Ustaz Ahmad Hashimi, dan semua page-page kita yang lain. Termasuklah di page sekolah Darul Hikmah ataupun page-page yang lain lah. Semoga Allah Ta'ala berkati kita semua. Terima kasih semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.